KPM. Sejarah tercipta untuk MSSM. Sampai juga kita akhirnya di hadapan SMK Tatar ini yang menjadi lokasi MSSM untuk acara bola sepak bawah 15 dan juga bawah 18. Okey, MSSM ini telah pun bermula sejak tahun 1968 lagi. Lama kan, satu tempoh yang panjang, dan matlamat telah pun tercapai. Ramai atlet-atlet negara telah pun dapat dilahirkan. Saya dah dengar dah gemuruh, dah dengar dah kemeriahan di Padang. Apa yang akan berlaku adalah perlawanan akhir membabitkan dua kategori, bawah 15 dan juga bawah 18. Kalau dah bersedia, jom ikut saya. Tak sabar ni nak tengok perlawanan akhir MSSM 2022. Okey, baik, saya dah pun berada di TV Padang. Tengok ni belakang saya ramai ibu-ibu, ayah-ayah di negeri Kedah ini datang untuk menyaksikan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 khususnya, kerana pasukan Kedah layak ke pertandingan akhir. Dan bawah 18 juga tidak kurang hebatnya. Kedua-dua kategori ini memang menjadi tumpuan peminat-peminat dan penyokong-penyokong khususnya di negeri Kedah. Dan sebenarnya MSSM berjaya menghimpunkan lebih 700 murid-murid bawah 15, bawah 18, dan bolehlah kita katakan ini antara penganjuran pembangunan sukan di peringkat sekolah yang paling berjaya di negara kita. Apa kata? Kita saksikan MSSM bola sepak di negeri Kedah Darul Aman. Objektif utamanya sebenarnya adalah untuk memastikan atlet-atlet bola sepak ni dapat berkumpul lah di seluruh negara untuk satu kejohanan, memberi peluang untuk mereka menunjukkan bakat mereka lah dalam bidang bola sepak. Sebenarnya mereka daripada peringkat sekolah mereka dipilih di peringkat daerah. Selepas mewakili daerah, baru di peringkat negeri. Yang menjelah di peringkat negeri lah yang datang mewakili negeri untuk satu perhimpunan di mana yang terbaik dan yang berpotensi lah akan datang di sini dan bertanding. Dan di sini kita juga berkumpul semua jurulatih. Bila kita berkumpul semua jurulatih, mereka akan pilih lah yang terbaik untuk dilanjutkan latihan mereka di peringkat kebangsaan. Jadi saya rasa semua orang lah, termasuk kami di Kementerian Pendidikan, merasa amat seronok lah, dan juga sambutannya amat baik. Seperti mana kita sedia maklum, sekarang adalah musim cuti. Jadi kami lah di Kementerian Pendidikan, bagi pihak Kementerian amat berterima kasih lah kepada guru-guru, jurulatih dan sebagainya, mengorbankan cuti mereka untuk bersama-sama menjayakan MSSM ini, kejohanan MSSM ini.
MSSM ni adalah satu platform buat para pemain di Malaysia. Kalau kita lihat, memang even pemain di kelab-kelab besar di negeri-negeri, pemain yang mewakili Malaysia adalah lahir daripada kejohanan ini. Pada saya, MSSM ni banyak membantu dan melahirkan pelapis-pelapis negara, pelapis-pelapis negeri. Memang daripada dulu lagi, memang akan ada saja pemain-pemain daripada MSSM yang akan mewakili negeri-negeri dan negara kita juga. Kebanyakan pemain-pemain yang terbaik di negeri Johor kita akan kumpulkan dalam sebuah pasukan mengikut kategori umur. Kebanyakannya akan berada di kelab di Akademi Johor Darul Takzim, dan itu adalah sebenarnya rahsia kejayaan pasukan MSS Johor saban tahun. Kami akan menggunakan strategi yang telah kita rancang bagi merealisasikan harapan untuk menjadi juara pada kali ini. Strategi kami bermain sehabis baik dengan pemain yang available, teruskan semangat, dan kamu telah berjaya sampai ke final. Ini adalah platform yang terbesar untuk peringkat sekolah. Saya kata teruskan, alang-alang dah sampai, buat demi keluarga, demi diri sendiri dan juga demi Selangor. Assalamualaikum dan selamat pagi dari Kedah Darul Aman. Kami bawakan kepada anda perlawanan akhir acara bola sepak kejohanan MSSM untuk tahun 2022. Nombor 8 yang kelihatan adalah Muhammad Faizal Afzan Nurul Anwar. Sudah pun bermula. Seakan awal, cantik, baru saja bermula, tetapi perhatikan di hujung sana sudah pun berada dalam keadaan offside. Gerakan pertama yang hampir mungkin meletakkan Johor di depan, tetapi mujurlah keadaan ataupun situasi yang sudah mula dapat dikesan oleh penjaga garisan. Kita akan melihat siapakah yang melakukan tolakan itu. Muhammad Ridwan Rosli. Giliran Selangor kali ini cantik, dileparkan di sebelah kanan, tetapi mujur dapat dihalang di hujung sana. Jaya dikeluarkan oleh pemain Johor, namun balik dalam gerakan pemain Selangor di hujung sana. Namun dapat dipintas dengan begitu baik oleh Muhammad Ali Firdaus Jupri. Dileparkan untuk Muhammad Rizwan, tetapi tergelincir sedikit. Namun begitu masih lagi dalam kawalan pemain Johor. Jipa Bintang terlepas, kali ini dikawal pula oleh Muhammad Zakari Zahir Dadil. Peluang untuk pasukan Selangor, namun begitu satu idea yang cukup menarik, tetapi rempatan ke arah pintu gol tidak begitu kencang melalui pemain ini. Peluang untuk Johor. Jipa Bintang cantik ditinggalkan oleh Muhammad Faik Hakim. Bagaimana peluang untuk pasukan Johor, namun begitu antara lintang yang berjaya juga ditepis oleh pemain Selangor.
cuba mencari Muhammad Fakrul Izzuan, Muhammad Razi. Oh, kesilapan. Oh, bagaimana kedudukannya agak mungkin menimbulkan keraguan. Ada pemain Selangor terjatuh di dalam kotak. Namun begitu serangan yang terus dilakukan oleh pasukan Selangor. Perhatikan bagaimana satu hantaran lintang cantik. Namun begitu ketinggian fizikal yang dimiliki oleh penjaga gol pasukan Johor ini dapat menyelamatkan keadaan. Namun begitu kembali Johor mengatur gerak. J. Pavitran tidak begitu kemas hantaran yang dilakukannya dan dapat diselamatkan. Lontaran ke dalam untuk pasukan Johor. Clearance, namun begitu dapat dikawal kembali oleh pemain-pemain Johor. Rempatan terus ke pintu gol pasukan Selangor. Rempatan yang dilakukan oleh Muhammad Ali Firdaus Jupri sedikit saja sebenarnya. J. Pavitran juga terlepas. Mungkin agak kuat hantaran yang dilakukan. Oh, kali ini agak keras. Sekali lagi terjahan yang dilakukan terhadap pemain Johor, yaitu Muhammad Faik Hakim Hamizat. Peluang untuk pasukan Johor, namun begitu tandukan yang tidak begitu sempurna daripada J. Pavitran. Jadi tambahan 1 minit. Diberikan oleh pengadil di separuh masa yang pertama ini. J. Pavitran pula kali ini terbabit untuk melakukan terjahan itu. Satu minit waktu tampahan yang diberikan. Dan begitulah tamat separuh masa yang pertama dengan kedudukan masih lagi kekal tanpa jaringan di antara kedua pasukan Johor dan juga pasukan Selangor. Perlawanan akhir MSSM, Majlis Sukan Sekolah Johor dan Majlis Sukan Sekolah Selangor. Dan kita mengharapkan perlawanan akan lebih menarik untuk aksi di separuh masa yang kedua nanti. Berehat sekejap. InsyaAllah kita akan kembali seketika nanti. Menyerang dari sebelah kiri ke kanan, sementara Selangor dari kanan kiri berjersey warna hijau, sementara Johor seperti biasa berwarna merah dan biru. Itulah semangat kesukanan yang sentiasa diharapkan berlaku di antara kedua-dua pasukan ini, membawa pulang pingat emas atau gelaran juara.
adalah hadiah yang cukup istimewa, khususnya untuk pembangunan sukan bola sepak di negeri masing-masing. Satu tolakan ataupun terjahan yang agak keras dilakukan oleh pemain Johor Danish Hakimi Sahaluddin terhadap pemain Selangor ini. Secara tiba-tiba datang dan menerpa body contact yang mungkin tidak dibenarkan oleh pengadil perlawanan terhadap Muhammad Zamirul Hakim Muhammad Khair. Ini dia. Cantik dapat melepasi dua pemain Johor, satu cutback ke belakang. Namun begitu, satu tindakan susulan. Cantik rempatan itu. Hampir-hampir juga Selangor dapat membuka jaringan melalui Muhammad Zakari Zahidadil. Menarik. Satu volley yang dilepaskan oleh Muhammad Zakri, hampir-hampir dapat menewaskan penjaga gol pasukan Johor Muhammad Haziq Aiman Muhammad Esa. Namun begitu, ketinggian yang dimiliki oleh penjaga gol pasukan Johor ini menepis satu rempatan volley yang cukup menarik. Taran ke dalam untuk Johor kali ini. Jatuh peluang untuk pasukan Selangor. Lambat pula tindakan. Terlepas di sana. Mujurlah tidak ada pemain Selangor yang datang dan menyambar. Peluang untuk Selangor pula kali ini. Taran terus ke bahagian tengah, tetapi ketinggian yang dimiliki oleh penjaga gol pasukan Johor Muhammad Haziq Aiman Muhammad Esa ini agak sukar untuk ditewaskan. Peluang untuk pasukan Johor. Naim cutback ke belakang. Namun begitu, satu lagi tindakan susulan yang cuba dilakukan oleh Muhammad Nabil Zakwan Zaki. Lepas peluang Johor. Namun begitu, Selangor kembali untuk mengatur gerak. Cantik kali ini gerakan yang cuba dilakukan oleh Muhammad Alif ataupun pemain Selangor sebenarnya. Jersey nombor 9 di sana Muhammad Akid Muhammad Zamri. Muhammad Aish Maslan yang akan melakukan sepakan sudut ini. Peluang untuk pasukan Selangor. Namun begitu, ketinggian fizikal pemain-pemain Johor seringkali mematahkan asakan-asakan melalui hantaran-hantaran bola tinggi. Peluang untuk pasukan Selangor. Bagaimana kali ini rempatan? Cantik. Sayang. Di sebelah kanan pintu gol pasukan Johor. Cantik kali ini. Satu kemahiran yang cukup menarik dipertontonkan. Muhammad Zamirul Hakim Muhammad Khair. 1 minit saja lagi waktu kecederaan, untuk masa tambahan yang diberikan oleh pengadil perlawanan, sambil jurulatih pasukan Selangor Lafizul Nizam Muhammad Abdul Latif turut mahu membuat pertukaran di saat-saat terakhir di lewat babak separuh masa yang kedua ini. Ini dia akan dimasukkan adalah pemain berjersey nombor 15 Samsul Bahri Samsudin, dan mengeluarkan pemain Licing Muhammad Zamirul Hakim Muhammad Khair. Apakah ini percaturan yang akan mendatangkan hasil yang cukup menarik untuk pasukan MSS Selangor sebenarnya? Dan itulah tamat atau berakhir separuh masa yang kedua ini. Jadi mereka akan berehat sekejap selepas kedudukan kekal tanpa jaringan.
Kedua-dua pasukan masih lagi mempunyai peluang, tetapi perlu melalui detik-detik yang lebih mendebarkan. Kita berehat sekejap dan kita akan kembali lagi selepas ini. Pengadil Muhammad Afzal Ilmi sudah pun bersedia untuk perhitungan di antara kedua-dua pasukan, kerana penentuan ini akan dilakukan melalui sepakan penalti. Pasukan manakah yang akan pulang sebagai juara? Penjaga gol pasukan Selangor yang beraksi dengan begitu baik di separuh masa pertama dan kedua, Muhammad Daniel bin Muhammad Yusri. Johor terlebih dulu akan memulakan sepakan penalti ini. Niat Hadi Hakimi berdepan dengan Daniel, cantik di sebelah kiri pintu gol. Jadi 1 untuk pasukan Johor. Giliran Kedah pula kali ini. Muhammad Akid, Muhammad Zamri untuk pasukan Selangor. Berjaya ditepis oleh Muhammad Haziq Aiman Muhammad Esa. G. Pavitran pula kali ini yang akan melakukan sepakan penalti yang kedua untuk pasukan Johor. Dari Pavitran, bagaimana cantik kali ini, tenang untuk menyempurnakan jaringan kedua untuk pasukan Johor. Jadi 2 jaringan berjaya disempurnakan dengan begitu baik. Muhammad Zakari Zaidadil mungkin sedikit tertekan, tetapi masih terlalu awal untuk Johor meraihkan, kerana masih ada lagi perjalanan dan perjuangan yang perlu diteruskan oleh pemain-pemain pasukan Selangor. Berdepan Muhammad Haziq Aiman Muhammad Esa. Sekali lagi dari Muhammad Zakri. Sekali lagi kecemerlangan yang ditunjukkan oleh penjaga gol pasukan Johor ini, Muhammad Haziq Aiman Muhammad Esa. Kali kedua beliau berjaya menyelamatkan sepakan penalti, dan kali ini daripada Muhammad Zakri Zaidadil untuk Selangor. Jadi sudah 2 sepakan berjaya ditepis oleh Muhammad Haziq Aiman Muhammad Esa. Muhammad Zakri mengharapkan ada keajaiban yang dapat dilakukan oleh penjaga gol mereka, Muhammad Daniel Muhammad Yusri. Ini sepakan yang ketiga untuk Johor diraihkan sebagai juara MSSM bawah 18 tahun. Jaringan yang ketiga berjaya dilakukan oleh Muhammad Rizwan Rosli. Johor sudah berada di depan. Sekali lagi berdepan dengan pemain ataupun penjaga gol pasukan Johor, dan kali ini berjaya disempurnakan dengan begitu baik sekali oleh Samsul Bahri Samsudin. Baik, ini sepakan yang keempat daripada Muhammad Naim untuk Johor melebarkan penguasaan. Mereka di depan untuk dinobatkan selaku juara, kerana mereka agak selesa dengan 3-1 ketika ini. Kecuali penjaga gol pasukan Selangor dia yang dapat menyamakan keadaan ini. Kita perhatikan bagaimana Naim. Cantik kali ini. Itu dia kejuaraan yang disahkan sebenarnya oleh pasukan Johor. Selepas Muhammad Naim Zainuddin berjaya menyempurnakan sepakan penalti yang keempat. Jadi begitulah keputusan yang berlaku di dalam perlawanan akhir ini di antara pasukan MSS Johor dan juga MSS Selangor. Pujian dan tahniah kita berikan kepada pasukan Selangor terlebih dulu, kerana sejarah berjaya ditempa apabila mara ke perlawanan akhir MSSM buat kali pertama untuk kategori bawah 18. Tetapi bagi Johor yang sememangnya diletakkan sebagai pilihan utama untuk muncul juara, direalisasikan dengan begitu baik sekali melalui penentuan sepakan penalti.
4 jaringan yang berjadi sempurnakan oleh keempat-empat pemain Johor, Iyad Hadi, Pavitaran, Rizwan dan juga Muhammad Naim, memberikan gelaran juara kepada pasukan Johor. Setelah 2 tahun kita tidak mengadakan pertandingan MFSM dan negeri Kedah telah diberi amanat oleh Kementerian Pendidikan untuk menganjurkan 2 pertandingan MFSM di negeri Kedah. Pada petang ini, dalam pertandingan akhir yang diadakan di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Anum Tunku Abdul Rahman, Jitra, kita dapat lihat bagaimana sambutan masyarakat, khususnya masyarakat sekolah, ibu bapa dan masyarakat sekitar. Amat luar biasa bagi saya. Padalah dengan setelah 2 tahun kita tidak mengadakan sebarang pertandingan, dan pada hari ini menampakkan bahawa keinginan masyarakat nak melihat kembali sukan di peringkat sekolah berjalan dengan baik. Persiapan secara keseluruhannya kita mengambil masa selama 4 bulan daripada tarikh yang diberi mandat pada bulan Mei yang lalu. Setakat hari ini kita telah mengadakan 4 mesyuarat persiapan bagi memastikan perjalanan pertandingan ini berjalan dengan baik. Bagi saya, MSSN ni satu tempat untuk mencukil bakat-bakat baru, bakat-bakat yang tak diberi peluang berada di MAMD dan di kelab-kelab yang besar untuk tunjukkan dia punya bakat. Pada pendapat saya, program MSSM ni adalah baik, kerana dapat mencukil bakat-bakat muda untuk pembangunan pasukan Malaysia pada masa akan datang. Strategi dia, kita tak akan ubah strategi apa yang kita guna sebelum ni. Kita akan kekalkan sebab kita tak pernah tengok Kedah main dan Kedah tak pernah tengok kita main. Rahsia membawa pasukan ni ke final adalah semangat kerjasama berpasukan daripada mula training sehinggalah ke
hari pertandingan lah. Strategi kita pertandingan kita cuba dapatkan gol awal lah untuk menaik semangat para pemain lah. Harapan dia memang lah, kalau semua orang tanya memang kita nak menang lah. Itu harapan kita dan harapan JPN Kelantan sendiri pun kita hanya satu-satu tim Kelantan yang masuk ke final. Buat yang terbaik. Ingat ini adalah harapan keluarga kita, harapan JPN untuk kita membawa balik piala pada tahun ni. Harapan saya untuk hari ni kita nak menang, nak jadi juara untuk edisi 2022 ni. All the best, good luck semua player. Pulun Kedah Pulun. Assalamualaikum dan selamat petang dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Anum Tengku Abdul Rahman, Sekolah Sukan Negeri di Citra Kedah Darul Aman ini. Kami bawakan kepada anda perlawanan akhir bawah 15 tahun Majlis Sukan Sekolah Malaysia ataupun MSS Kedah. Ia akan turun berdepan MSS Kelantan. Siapa ramalan anda untuk muncul sebagai pemenang? Belum dapat kita putuskan ataupun memberikan gambaran yang tepat kerana kedua-dua pasukan mempunyai reputasi yang cukup menarik di sepanjang perjalanan sebelum mereka melangkah ke perlawanan akhir MSSM bawah 15 tahun bola sepak di negeri Kedah Darul Aman ini. Rasakan awal yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain Kedah. Maklum sajalah, mereka beraksi di depan ibu bapa mereka. Sepakan percuma untuk pasukan Kelantan yang akan diambil oleh Muhammad Nur Hakim. Ada dua pemain di sini. Apakah dari set piece ini cantik? Biarpun sepakan itu dilakukan oleh Muhammad Rafi. Sekali lagi lontaran ke dalam untuk pasukan Kelantan. Asakan awal yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain muda Kelantan ini. Kuat kali ini. Blok untuk pasukan Kelantan. Cuba diterpa di sana oleh Muhammad Faris Haikal Muhammad Nazri. Yang juga ataupun sebenarnya di sini adalah Muhammad Adib Amsyar Ismail, yang juga merupakan kapten berdasarkan armband yang dipakai. Sepakan sudut untuk pasukan Kelantan. Perhatikan penyokong-penyokong yang berada di sekitar kawasan. Oh, cantik. Satu tandukan yang dilakukan oleh ketua pasukan Kelantan ini, Muhammad Adib Amsyar Ismail. Belum ada lagi gerakan-gerakan yang berbahaya dari pasukan tuan rumah, pasukan Kedah. Sementara Kelantan sudah 2 ataupun 3 ataupun 4 kali sudah mula menunjukkan tanda-tanda untuk memburu jaringan awal di separuh masa yang pertama ini. Sudah pun offside. Taran ke dalam untuk pasukan Kedah. Apakah dari lontaran ini akan dapat kita saksikan satu percaturan yang lebih menarik? Namun begitu sudah dikawal dengan begitu baik oleh pemain pertahanan pasukan Kelantan di sana. Dapat dikeluarkan di tepis
untuk memberikan lontaran seterusnya untuk pasukan Kelantan. Terusi Muhammad Nur Hakim. Masih lagi berlegar-legar di tepi garisan. Biarpun ada jeritan di tengah padang membabitkan pemain Kelantan, namun semangat kesukanan yang cuba ditunjukkan, ada sedikit arahan dari Wan Izwan, Wan Idris, jurulatih pasukan Kelantan. Peluang untuk pasukan Kelantan mencari Muhammad Nur Hafiz, Muhammad Hadi di atas. Sekali lagi peluang untuk pasukan Kelantan, dorongan ke sebelah kiri pintu gol pasukan Kedah. Namun begitu ketua pasukan Kedah, ini dia, berjersey nombor 15, Nur Iman Andi Norman Effendi. Jaya mengeluarkan bola itu tadi. Warga Kedah, ibu bapa, guru-guru, petugas-petugas, semuanya tidak mau melepaskan peluang untuk menyaksikan perlawanan akhir. Bawah 15 MSSM di antara pasukan Kedah dan juga pasukan Kelantan untuk memberikan apa juga sokongan kepada pemain-pemain muda ataupun permata-permata di negara kita ini, sama ada Kedah maupun Kelantan. Peluang untuk pasukan Kelantan sekarang ini di sebelah kiri pintu gol pasukan Kedah. Bagaimana? Agak lambat tindakan yang cuba dilakukan oleh Muhammad Zarul Aidit Mokhtar. Selain daripada memberikan tumpuan di dalam kelas melalui akademik, sukan dan co-kurikulum juga, antara elemen yang cukup penting bagi memastikan kecergasan dan kecerdasan setiap pelajar-pelajar di peringkat sekolah menengah ini. MSSM menjadi platform permulaan untuk setiap atlet ataupun pemain-pemain mencipta laluan yang lebih cemerlang apabila memasuki usia yang lebih dewasa. Juga seringkali melakukan asakan-asakan biarpun tidaklah begitu berbahaya. Apakah ada strategi yang lebih ampuh mahu disusun di hujung babak separuh masa yang pertama ini? Kuat sepakan dari kapten pasukan Kedah yang juga merupakan watak penting di bahagian pertahanan. Pemain terakhir, peluang untuk pasukan Kelantan, ada 3 pemain Kelantan, tetapi mujurlah dapat ditepis keluar. Ada kuisan yang akhirnya layangan kad kuning untuk pemain Kelantan ini. Pemain berjersey nombor 13 Kelantan, Muhammad Nur Hakim Abdullah. Sambil kita berikan tumpuan kepada pasukan Kedah, antara lambung ke depan pintu gol disambar dengan begitu baik, tetapi tandukan tidak cukup kuat sebenarnya untuk sekurang-kurangnya menguji penjaga gol pasukan Kelantan. Kekal tanpa jaringan, kosong untuk MSS Kedah, kosong untuk MSS Kelantan. InsyaAllah kita akan balik semula ke SMK Tatar, Sekolah Sukan Negeri di Jitra Kedah ini, untuk menyambung pertempuran perlawanan akhir MSSM bawah 15 tahun di Jitra Kedah ini. Kita berehat sekejap, pastikan anda tidak ke mana-mana.
terus mengikuti kami. Perlawanan akhir bawah 15 MSSM Sukan Bola Sepak. Berehat sekejap, kembali lagi selepas ini. Kejohanan MSSM ataupun Majlis Sukan Sekolah Malaysia 2022. Sudah permulaan aksi di separuh masa yang kedua ini. Semakin ramai nampaknya penyokong-penyokong pasukan Kedah yang jelas sekali mahu memberikan sokongan moral kepada pemain-pemain muda Kedah ini. Putaran ke dalam untuk Kelantan pantas kali ini. Namun begitu jauh untuk rakan seperti biasa kapten pasukan Kedah yang mengambil sepakan itu, Norman Effendi. Kita mengharapkan ada pergerakan-pergerakan yang lebih menarik dapat dicetuskan oleh kedua pasukan. Sambil itu di hujung sana melalui Muhammad Nur Hafiz, Muhammad Nur Hadi juga tidak dapat melepasi kawalan pemain pertahanan pasukan Kedah. Sambil itu Johor dinobatkan sebagai juara kategori bawah 18 tahun. Menewaskan pasukan blok untuk pasukan Kedah sekarang ini. Oh, namun begitu teragak-agak sebenarnya. Muhammad Airil Husaini Yusof agak jauh dari pintu gol pasukan Kelantan. Namun begitu dapat kembali dikawal. Cuba masuk di hujung sana tetapi tidak berjaya. Peluang untuk Kelantan pula kali ini. Di hujung sana perebutan di antara dua pemain, Akil Haziq Azim, pemain nombor 8 Kelantan. Oh, blok untuk pasukan Kedah sekarang ini. Oh, dia dijatuhkan dan akhirnya layangan kad kuning untuk pemain berjersey nombor 5 kalau tidak salah dari pandangan saya. Ada dua pemain yang terbabit untuk melakukan sepakan ini. Kita tunggu dan lihat apakah ada kemungkinan-kemungkinan yang menarik. Boleh kita nantikan kesudahan dari sepakan percuma ini sambil Kelantan melakukan satu lagi pertukaran dengan mengeluarkan pemain berjersey nombor 14 ini. MSS Kelantan melakukan pertukaran kedua, melakukan pemain berjersey nombor 14 Muhammad Faris Haikal Muhammad Azri dan masuk ke pemain berjersey nombor 10 Iskandar Akmal bin Sabri. Dan memasukkan pemain berjersey nombor 10 yaitu Iskandar Akmal Sabri. Dari Kedah, rempatan terus ke pintu gol. Namun terkena salah seorang pemain Kelantan dan menyebabkan bola itu tersasar sedikit dari sasaran pintu gol pasukan Kelantan. Berjersey nombor 13 Muhammad Amir Ashraf bin Bismillah dan masukkan pemain berjersey nombor 10 Muhammad Alif Najmi bin Zamri. Tukaran nombor 13 dikeluarkan Muhammad Amir dan memasukkan Muhammad Alif Najmi. Biarpun masih lagi tercari-cari pemain yang melakukan rempatan ke arah pintu gol pasukan Kelantan sebentar tadi. Kita berikan tumpuan dulu kepada sepakan ini.
Sepakan sudut yang akhirnya dapat dilarikan dan dikeluarkan oleh pemain berjersey nombor 10 pasukan Kelantan, yaitu Iskandar Ahmad. Agak keras juga terjahan yang dilakukan oleh pemain Kelantan terhadap pemain Kedah. Terima kasih juga kepada pemain-pemain Kelantan dan juga Kedah yang berjaya mengawal emosi masing-masing. Kerana inilah antara matlamat yang mahu dicapai. Semangat kesukaran, hormat menghormati di antara pemain-pemain dapat kita terapkan dan menjadi amalan. Bukan saja di dalam padang ketika pertempuran, tetapi selepas meninggalkan padang juga boleh menjadi satu amalan. Dengan kad kuning yang ketiga petang ini, sedikit terganggu emosi pemain-pemain Kelantan dan juga Kedah. Untuk Kedah, cantik. Satu header ataupun tandukan ke belakang yang dilakukan, tetapi muncullah sudah sedia berjaga gol pasukan Kelantan, Muhammad Amin Nur Hisham, untuk menyelamatkan keadaan. Tidak senang duduk dibuatnya penyokong-penyokong pasukan Kedah ini, menantikan saat-saat yang mahu diraikan. Tetapi perhatikan Kelantan dari Muhammad Zarul Aidin Mokhtar. Namun rempatannya tersasar jauh dari pintu gol pasukan Kedah. Sudah pun berlangsung hampir 10 minit separuh masa yang kedua ini, dengan keseluruhan 40 minit setiap masa, dengan kedudukan masih lagi kekal tanpa jaringan. Namun begitu serangan ataupun possession, kawalan yang lebih didominasi oleh pemain-pemain Kedah, khususnya di separuh masa yang kedua ini. Sebagai tuan rumah, Kedah sudah pastinya mahu mencapai sesuatu yang cemerlang di sini. Inilah sekolah Syafiq Ahmad, inilah sekolah Akia Rashid. Biarpun tidak begitu lama, tetapi sekurang-kurangnya sekolah yang melahirkan pemain-pemain Kedah dan juga pemain negara. Di negeri Kedah Darul Aman, kita berkumpul di Jitra, berhampiran dengan lapangan terbang. Sebuah terjejak cuma disabar. Berhongkong pasukan kita. Itu dia. Cantik kali ini. Satu hantaran lintang yang akhirnya disudahkan dengan begitu baik oleh Muhammad Alif Najmi Zamri, pemain berjersey nombor 10. Sudah terlerai kebimbangan dan keresahan di kalangan penyokong-penyokong pasukan Kedah. Jaringan pertama dihasilkan. Itu dia, baru saja diumumkan, tidak salah. Dari pandangan saya, Muhammad Alif Najmi Zamri, pemain Kedah berjersey nombor 10, menyambar satu hantaran lintang dengan tenang untuk merempat bagi membolehkan Kedah berada di depan sekarang ini. 1-0 sekurang-kurangnya menjadi semangat untuk terus berjuang bagi pasukan Kedah. Kealpaan dan kesilapan barisan pertahanan Kelantan dihukum oleh Muhammad Alif Najmi untuk meletakkan bola itu di dalam pintu gol pasukan Kelantan. Jadi sudah berubah kedudukan di SMK Tatar ini. Semakin teruja nampaknya pemain-pemain Kedah untuk terus memburu jaringan yang seterusnya setelah mereka berada di depan 1-0 sekarang ini.
Namun begitu, masih lagi Kedah cuba datang untuk mengasak pintu gol pasukan Kelantan. Oh, agak marah salah seorang penyokong Kedah, penyokong sendiri setelah mendahului 1-0 hasil jaringan Muhammad Alif Najmi Zamri. Satu lagi gerakan dari sepakan percuma yang berjaya dipatahkan. Kelantan tidak mempunyai banyak masa. Mereka perlu lebih pantas untuk mengejar kedudukan ketinggalan 1-0. Kedah bersedia untuk meraihkan kejuaraan mereka di laman sendiri. Kelantan sedang berusaha mencari gol penyamaan. Usaha-usaha yang cuba dilakukan, tetapi clearance, itulah kejuaraan yang diraih oleh bawah 15 tahun pasukan MSS Kedah Darul Aman menundukkan pasukan Kelantan 1-0. Hasil jaringan di separuh masa yang kedua menerusi Muhammad Alif Najmi Zamri. Maafkan saya, jaring tunggal yang sekaligus memastikan kejuaraan dapat diraih oleh pasukan Kedah. Inilah kesudahan dan kemanisan yang saya maklumkan sebentar tadi. Berjabat tangan, biarpun hanya menyentuh, cukup sebenarnya untuk kedua-dua pasukan ini saling bermaaf-maafan jika ada salah dan silap di sepanjang tempoh pertembungan perlawanan akhir di antara kedua-dua pasukan ini. Terima kasih juga kepada pengadil-pengadil perlawanan dari jaringan Muhammad Alif Najmi Zamri memberikan kemenangan dan kejuaraan kepada pasukan Kedah di Padang SMK Tatar yang juga merupakan sekolah sukan negeri di Citra Kedah Darul Aman. Itu saja dari Padang SMK Tatar. Ulasan saya Tabah Syazwan Osman. Sampai kita jumpa dan jumpa lagi. Majulah sukan untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kedah Darul Aman, Didik TV. Kita nak melihat kejayaan murid-murid kita. Seperti mana hasrat dalam kemenjadian murid. Di samping kita nak memajukan akademik murid-murid kita, kita juga perlu melahirkan murid-murid yang berpotensi untuk memajukan pendidikan sukan di negara kita. Dan mereka ini akan terus meningkatkan kerjaya mereka dalam bidang sukan untuk membawa mereka berjaya pada masa depan dalam bidang sukan di negeri Kedah ini, insya-Allah. Kalau kita lihat MSSM ini, yang terbaik sudah dikumpul di sini mewakili tiap-tiap negeri, dan kita berharaplah dapat meningkatkan lagi potensi mereka dan dengan satu hari menjadi harapan untuk mereka mewakili negara atau mewakili klub-klub di peringkat kebangsaan.